الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Yang saya kasihi sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayah dan rahmatnya memberi kita peluang untuk berada sama-sama di dalam masjid yang merupakan satu tempat yang paling selamat atas muka bumi setakat ini. Segala bala petaka, bala bencana, manusia akan bekerja-kerja ke tempat ibadah masing-masing. Tidak kira daripada orang Islam kita, agama lain, agama Buddha dan sebagainya. Jadi kita amat bertuah pada malam ini dapat berada dalam masjid. Kalau kita tengok di luar sana, mungkin masih ada lagi kawan-kawan kita, saudara mara kita, jiran kita yang masih kalut dengan urusan dunia. Masih ada di kedai-kedai kopi, masih ada di rumah tengah tengok TV. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka kemudahan dan juga peluang bagi kita untuk berjalan kaki, naik kenderaan dan sebagainya untuk menuju ke masjid pada malam ini. Cuma persoalannya sejauh mana keikhlasan kita berada di masjid pada malam ini. Adakah kita datang ke masjid ni atas sesuatu alasan? Kerana aku ni seorang tok pengulu kau, kalau tak mari masjid nanti orang kata apa? Kerana aku ni orang yang dah pencen, tak ada kerja, kena mari masjid, nanti orang kata apa? Daripada duduk rumah, duduk main dengan anak-anak, cucu-cucu serabut rasa, baik mari masjid. Itu tidak ikhlas. Kadang ada lagi hak paling kita kata Kelantan, hak paling dogo lah. Hak paling dogo benar, mari masjid apa? Semaya masjid ni sejuk, aircon. Hak tu dogo benar dah lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya Ahmad Siddiqui bin Abdul Kadir berkhidmat di Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Jadi insya-Allah lah masa-masa akan datang, kalau ada rezeki kita jumpa lagi, kalau tidak setakat inilah. Mari kita mentadabbur satu ayat Al-Quran daripada surah Hud ayat 114. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian malam ini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala: wa aqimis salata tarafayin nahari wa dhulufan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika zikra lizzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua waktu siang, yakni pagi dan petang, dan pada sebahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menyatakan perkara yang pertama adalah tentang ibadah solat, sembahyang. Pada waktu pagi, pada waktu siang, dengan maksudnya pada waktu pagi dan petang, solat subuh, zuhur dan asar. Kemudian pada sebahagian malam dengan maksud solat maghrib dan solat isyak. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah sebahagian malam. Kerana apa? Kerana dia tahu manusia pada bahagian malamnya ada waktu-waktu dia perlu rehat. Jadi
ibadah-ibadah selain daripada 5 waktu solat adalah ibadah sunnah. Ibadah yang digalakkan kita buat, sama ada kita sebut semaya malam ke, dengan masuk tahajud, qiyamul lail, semaya witir ke. Kalau kita ada masalah, katakan kita nak semaya ke apa, semaya istikharah ke, nak semaya alik malam, padahal semaya istikharah tu tak nanti malam, petang juga boleh, asalkan waktu yang tidak dilarang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan, yakni menghapuskan dosa pada perbuatan-perbuatan yang buruk kita lakukan. Maksudnya muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kata banyaknya dosa kita di zaman-zaman muda dulu, zaman-zaman kita hero dulu, kita bilai lah, jangan bilai depan orang, bilai sendiri-sendiri lah. Nah, kerana apa? Kerana dalam Islam ni dia tak boleh kita cerita ke orang hak perkara hak lepas, hak tak comel. Kita nak cerita perkara comel ke orang pun Islam suruh jaga-jaga, takut mari sifat takabur, riak, ujub dan sebagainya. Sama telah nak cerita benda hak lepas-lepas, hak buruk, Islam kata jangan cerita. Nah, kerana apa? Kerana perkara hak buruk-buruk hak demo buat dulu, tanya demo bisa kedebel soho dulu, benda tu boleh cuci lah ni. Allah nak kata lah ni kalau memfaham molek boleh cuci hak dosa-dosa dulu. Sebab tu kita digalakkan untuk bertaubat nasuha atas segala dosa-dosa kita. Taubat nasuha ni kita taubat dengan sungguh-sungguh. Dia bila sungguh-sungguh ni maksudnya dia ada satu keazaman tak siulai dah. Tu sungguh-sungguh tu. Azam dia tu sungguh, bukan azam baki dah, azam. Kena faham molek. Dah. Lah ni ke panah. Dah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, taubat nasuha setelah mana kita berazam untuk tidak melakukan perbuatan itu dan juga tidak terlintas langsung dalam fikiran kita tentang perbuatan itu. Tu baru jadi taubat nasuha. Maksudnya kalau taubat nasuha dah, dia berasalah dia ni taubat nasuha dah, halik dia fikir-fikir aku ni taubat nasuha dah. Tiba-tiba orang muda mari cerita pasal kedebel ramai-ramai lah ni dah. Cerita gitu gini, dia kata, setakat tu aku dulu noyak kamu. Dia buka hak dulu tu. Maka kalau lagu tu tidak nasuha lagi lah. Kita nak buat taubat apa gitu. Tahu buat lah. Ni bukan taubat dah, tu tahu buat. Dia bakit balik bisa dia. Maknanya ada lagi telitah dalam hati perut dia, maka tidak taubat nasuha. Jadi keazaman yang tinggi dan tidak ada telitah langsung dah. Dosa dulu. Nak sebut ke apa? Tak si sebut dah. Kalau boleh tak si tengok, tak si dengar dah. Harap-harap kita berdoa supaya anak cucu kita tak kena berlakon ataupun tidak sabit dengan perangai wuduh kita zaman dulu. Tu taubat nasuha. Yang mana mengerikan kita dan kita rasa gerun, kita rasa macam seram bila mana ada program-program mungkin di kalangan anak-anak sekolah kita ataupun mungkin di kalangan yang dewasa di jabatan-jabatan masing-masing. Bila mana ada satu program yang nak kita terampil ke depan dan cerita tentang masalah hak lepas-lepas, hak tak comel, ada lah tu program lah tu. Sebab dia kata dengan cerita hak benda hak lepas-lepas hak tak molek ni, kita jadi tenang, jadi kita rasa pelepah macam beban dalam diri kita. Tu salah tu. Tu satu program hak karut-marut. Walaupun hak buat program tu serba tebas setara mana, jubah labus setara mana pun tak betul. Muslimin muslimat, ini pendadah yang paling kita kena tahu supaya kita tidak menyesal akidah kita. Nabi kata, man satara mu'minan satarullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menyimpan aib saudara dia di dunia, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan simpan aib dia pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, yaumul qiyamah wa fid dunya. Dunia pun Allah simpan aib kahwin ni, akhirat pun Allah simpan. Bagi orang hak simpan aib orang lain. Ni apa kih nak suruh buka cerita ramai muda dulu buat gapo? Ngah bini cerah, ngah hak tu berzina. Tu tak kena belaka. Bila masuk program dalam bentuk macam ni, anak-anak kita ke gapo kena pesan molek awal jangan duk ceritalah.
masalah ayuh ngamuk di rumah lagu mana balas tunggal terbalik ke apa. Sebab ada program hak mana kita kata hak penganjur dia tu, dia membina satu modul khusus untuk cerita ni. Ini adalah modul-modul daripada Yahudi. Orang kafir ajar cara tu. Islam cara dia ada masalah selesai sendiri. Tak selesai cari orang betul-betul alim dan orang boleh sipir rahsia, kemudian taubat pada Tuhan. Habis cerita. Sebab tu Nabi SAW bila mana salah seorang sahabat dia datang jumpa dia, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni berzina." Rasulullah tak buat dengar apa. Kali kedua mari pula. "Ya Rasulullah, aku ni berzina." Satu riwayat tu kali 3-4 kali dia mari. Akhir sekali Rasulullah kata, "Ya tak apalah, kalau mau berzina buat bukti mari." Berkaitan dengan hadis Ma'iz. Mana Rasulullah SAW galak ke kita ni tutup buku, sipir, taubat tu kepada Tuhan. Kecuali sesuatu keburukan, perbuatan buruk yang kita buat berkaitan dengan manusia, itu lain cerita. Itu kita kena cari wak kira dengan dia dulu. Tapi kalau kita wak kira pun tak ada juga, berasa macam tak ada ni, tak lepas juga, minta apa dengan Tuhan banyak dulu. Minta apa dengan Tuhan betul-betul, insya-Allah Allah akan bantu kita, mudah urusan kita. Kenapa? Kerana perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi lah ni, start hari ni kita faham ayat ni, cerita lagu ni, kita buat benda baik, dia ingat hak baik ni, pahala-pahala setiap kali kita buat baik ni dia pergi tutup hak lama. Dia pergi tampung. Memanglah kita pergi esok jumpa dengan Tuhan tu, dia akan kira kebaikan hak mana ada lah. Sebelum ni dia tepek hak dulu. Dia kira recovery, proses ambil tepek kat sana, tepek. Siapa tak ada lubang comel, baru kira pahala mana ada. Dan insya-Allah kalau kita buat baik semua, pahala jadi banyaklah. Itu dimaksudkan yuzhibnas sayyiat. Dia maknanya dia itu menghapuskan, yakni perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang berdosa, mungkar, maksiat dan sebagainya. Kecuali perbuatan yang berkaitan dengan syirik. Syirik tu dia masuk dalam bab khusus pula. Satu bab khusus, perbuatan dosa berkaitan dengan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kita berkaitan dengan syirik dia. Setengah ulama mentafsirkan bahawasanya sekiranya seseorang itu melakukan syirik kepada Allah dan dia tak ada nak minta ampun dengan Allah, maka ayat tadi betul jatuh ke atas dia. Maknanya Allah tak ampun. Tetapi pendapat ulama lain kata, sekiranya dia minta ampun dengan Tuhan walaupun perbuatan tu syirik, pasti Allah akan ampun, kerana ada ayat seterusnya menyatakan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa-dosa, termasuk dosa syirik. Bagi hamba ambil pendekatan lagu tu mudah, supaya orang itu tidak kecewa dan tidak jauh pergi daripada Islam, tidak jauh pergi daripada pahaman agama yang betul. Kerana Allah ni muslimin muslimat sekalian, kita tengok agama mana orang yang cuba bawa Islam ni dalam pelbagai cara. Ada yang mari dengan serbai, ada yang mari dengan jubah, ada yang mari dengan kopiah, macam-macam. Hak tina pula dia dengan jubah putih, jubah hitam, keadaan niqab, nampak putih mata, dakwa nampak Nabi, jumpa Nabi, boleh kecek kira. Aku pun naik pening, kata ya Allah, mari ke mana dia ni. Nak kata tai ketung ke, tak cukup ketung ni lagu ni. Jadi dakwaan manusia seperti inilah yang menyebabkan akidah boleh rosak. Dan kita menjadi sesuatu yang amat pelik bila mana terdapat juga manusia-manusia yang cerdik pandai boleh menjadi penyokong, boleh menjadi pengikut kepada orang-orang lagu ni. Tengok Ayuh Ping je lah. Walaupun dia tak ada dah, wallahu a'lam lah, ada ke tak ada. Kalau tanya orang dia kata ada, naik atas langit, jaga kerajaan langit lah ni. Lama dah tu dia jaga sana, tak tahu nak turun bila. Dia kata ramai-ramai hok mari ngaji dengan Ayuh Ping ni, asalnya hok mari nak berdebat dengan dia belakang. Salah satu cerita nyamuk lupa nama ustaz tu apa, tapi masyhur lah cerita ni. Jadi yang bersapa ni atas dasar nukilan cerita.
Dia mengajar di sebuah sekolah agama, sekolah Harak di Kelantan ni. Jadi dia pergi jumpa dengan Ayah Pin ni untuk berdebat. Hari pertama dia debat tu tak nampak jalan. Memang Ayah Pin ni keras dah. Tapi dia masih istiqamah lagi. Dia masih kuat lagi. Dia nak lawan, esok ke lawan. Sampai hari ketiga, kalah. Kalah tu atas dasar apa? Wallahu'alam. Jadi pengikut kepada Ayah Pin. Mati sekali dalam kawasan kawasan kerajaan langit dia lah. Di situlah, di mana kapung gapo tahu tu. Kapung teko-teko. Nauzubillah. Kita nak netu dia tu syurga neraka tak lihat tu kerja Tuhan berlaku lah. Kita pun tak tahu deh. Salah dia sebelum mati dalam 2-3 second tu dia bertaubat pada Allah, insya-Allah syurga bagi dia. Zahir kita nampak lagu tu yalah. Cuma nak katanya orang yang cerdik pandai setara mana pun, kalau mari orang yang dalam bentuk agama, dia bawa agama dengan cara tak betul, tapi pakaian agama yang dia bawa mudah terpengaruh. Pandai kecek, pandai berceramah, pandai berdoa selalu. Kita akak selalu. Tempat amal mengajar kan kerja, orang Arab ramah. Siapa popo Arab kata kan, dia kata orang Malaysia ni bagus. Sebab apa? Bunyi Arab ya pak dia tolak lalu nak jadi tok imam. Padahal kadang-kadang bubuk dia tu duk dengar lagu kan. Lagu supo kita lah, lagu cinta, lagu karuk maru. Tapi bila mari masjid, tafadhal. Kadang pak dia suka dengan kita ni kerana kita ni. Dia kata tempat dia tu kalau pakai jubah putih ni pakai harian ya. Sini pakai jubah putih, pergi masuk dalam kampus semaya dia mau tolak lalu. Tidak semua pokok dia hak tahfiz Quran ada, hak tahfiz Quran ada tapi sebahagian. Jadi kita dah akak setengah-setengah orang Arab ni tak kena pada masa, tak kena pada tempat juga. Di jemaah sekalian. Nak ayat bui hak cari makan atas tu pun ramai. Puak-puak Arab. Ni Arab sendiri cerita gambar ni. Dia ayat sendiri. Dia kata hak tu memang mari atas pasport ngaji. Tapi bukan di tempat ambo lah, tempat lain lah dia nak cerita ni. Tapi duk jajak masjid tu keliling Kuala Lumpur, orang nak bawa dia. Ngaji tak tahu mana. Boleh cari makan kot tu. Hafiz Quran, la syait. Langsung tidak hafiz Quran. Tapi pandai baca Quran, suara sedap. Boleh pedah dia. Cari makan di Malaysia, mudah-mudah. Bodogong habis orang Melayu kita. Kalau zaman-zaman dulu, zaman 70-an, 80-an, kalau ahli jemaah puasa. Soholah dulu Ummu Kulsum. Orang Melayu kita panggil Ummu Kalsum lah. Ummu Kulsum ni nyanyi lagu Arab akhir sedap. Ada tik-tik dulu kalau orang lama-lama dengar. Dia kira orang dulu kira nasyid tu. Padahal kalau kita belek lirik dia bukan nasyid, dia duk cerita dia puja hak jatuh lagu mana dia. Nauzubillah. Kita orang Arab orang letak A selalu comel. Situ silap. Paling besar sekali orang Melayu kita. Jadi kalau puak-puak hak lagu ni bukan kata puak Arab saja, puak-puak mana sekali pun Melayu. Kalau dia mari dalam bentuk nampak macam agama, tetapi akidah dia bawa cara lain. Tak ada dia cerita pasal Quran, tak ada cerita pasal hadis, tak ada cerita pasal sirah Rasulullah. Dia cerita atas sedap angin yang berlaku. Tak boleh guna pakar. Tak boleh kita nak gagah dengan dia. Sama telah kalau dia kata, ni Tok Guru buat lagu ni. Tak boleh nak guna pakar. Tok Guru dia mau tak tahu lagi betul. Kalau Tok Guru dia hujang Tok Guru dia, tapi buah Tok Guru dia pakar bertepatan dengan Quran Sunnah, boleh pakar. Tak ada masalah. Tapi kalau dia hujah Tok Guru dia mati situ ya. Kita cek pula hujah tu tidak ada dalam Quran Sunnah, maka tidak boleh guna pakar. Siapa lah ni ada setengah orang tu nak bodoh masyarakat ni, nak jadikan masyarakat ni ketandusan akal. Dia kata tak perlu kita nak tengok, nak semak dalil kita mau, tak perlu dia kata. Tak perlu. Semayalah ikut macam mana kita tengok mak ayah kita semaya, tok guru kita semaya. Mudah demo. Itu menyebabkan otak kita tidak cerdik. Nak ikut boleh, tak ada masalah ikut mak ayah kita, tok imam, tok guru kita. Tapi kalau masuk bab masbuk muafiq lah ke mana mu nak jawab? Silap-silap mak ayah kita pun tak tahu. Tok guru kita pun kelak kabut lagi. Jadi kena ngaji. Sebab tu mula-mula sekali Nabi diberi wahyu dalam bentuk ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad. Baca tu maksudnya satu disiplin, satu prinsip betul-betul nak jadi orang cerdik, nak jadi orang Islam betul-betul, iaitu berilmu. Mari dia tak payah duk semak-semak dalil ni, mai ikut mana dalil ni.
Hamba berani royak betul. Hak tu betul berlaku. Kalau gitu kita ayah ngaji lah anak-anak tuan-tuan ahli jemaah tak sawi ambil SPM lah tak ada. Pada duk ikut mopok, kalau mau mopok kerja kebun petani ke apa ikut cukup dah. Jadi agama Islam adalah agama untuk orang-orang hak pintar, hak cerdik, hak bijaksana. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak beri syurga hanya kepada orang hak cerdik. Sebab tu dia kata zikra lizakirin, peringatan bagi orang-orang hak ingat. Maknanya orang nak ingat ni orang kena cerdik. Allah Subhanahu Wa Taala menjerumuskan mereka-mereka yang bodoh dan juga celaka sahaja dalam Al-Quran masuk dalam api neraka. Tengok dalam ayat Quran, hak bodoh dengan hak celaka. Hak demo tu yang masuk. Kita kalau ada akal, gunakan akal kita. Ada satu setengah orang tu dia kata dia minta doa. Dia minta supaya seorang ustaz ni tolong doakan dia. Jadi ustaz ni kata ke dia, moga banyak kali sangat suruh minta doa ke dia kerana dia tidak sihat ni. Ustaz ni kata kalau boleh amal doa ni. Dia beri doa tu pendek. Doa tu memang doa Nabi ajar lah. Sebab dia banyak penyakit jadi ustaz ni beri doa dia. Doa yang paling ringkas daripada hadis sahih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Niat betul-betul untuk hapuskan penyakit yang ada tu. Untuk menyembuhkan penyakit yang dia sakit. Dia pun amal. Amal dengan faham makna ustaz tu pula terai lagu ni dia amal. Alhamdulillah kesihatan dia tambah baik. Tak ada dah dulu penyakit macam-macam, hak was-was dan sebagainya. Di situlah kekuatan Al-Quran dan juga kekuatan bagi orang yang percaya kepada Al-Quran. Jadi kita nak percaya kepada Al-Quran ni kena beringat balik orang yang mari nak nyapa nak cerita pasal Quran tu dia punya perbuatan kriteria dia tu cukup ke tak. Kita tak boleh mudah-mudah nak bodoh akal kita, otak kita, nak bekukan, nak jemukkan akal kita ni tak boleh. Akal kita ni dia tak boleh jumut, dia tak boleh beku, dia kena gerak sama. Sebab tu kalau tuan-tuan puan-puan tengok dari segi sains sendiri, orang tua-tua hak banyak membaca, sama ada surat khabar kau dia baca daripada internet kau dan sebagainya, kita kata sel-sel otak dia ni dia macam bercambuh. Dia macam kita kata kacil ke apa hak kita buah dalam air. Kacil ke apa? Tak ingatlah. Atau dia jadi bercambuh. Lepas tu kalau dia makan benda berkhasiat pula, susu dan sebagainya, makin dia stabil tubuh dia. Contohnya tengok macam Dr. Mahathir, dia banyak dia membaca. Kita tak setuju pasal politik dia, tu terpulai atas dia lah. Tapi cerdik otak dia tu. Walaupun dia kaki menipu kau apa tu pulai lah atas kita nak katakan ni, kita jawab lah esok. Cuma kita tengok bahagian baik dan juga bahagian positif balik dia. Kita ambil. Ustaz-ustaz yang mengajar Quran di masjid dia, cuba tengok. Kebanyakannya otak jadi cerdik. Kerana hari-hari dia main dengan baca. Jadi kalau ahli jemaah nak mengelak daripada nyanyuk, banyaklah baca. Banyak baca. Kalau rasa nak ngapa, banyak ke ngapa. Otak kita akan jadi cerdik. Sebab dia tak ada masa nak rehat otak ni. Masa tidur tu ya dia rehat sebentar. Masa lain tu dia gerak. Sekalipun kita tengok orang tu tengah koma, tak sedar atas katil, sebenarnya kadang-kadang otak dia tu masih berfungsi. Kecuali dia mati otak lah. Dia akan mari, dia ingat, ingat. Cuma dia tak boleh nak gerak lah, mulut tak boleh nak buka, mata tak boleh nak celak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yakni terbuang secara sia-sia. Pertama, nikmat kesihatan, dan yang kedua, waktu yang lapang. Benda dua perkara ni, sihat dan waktu yang lapang ni, banyak kita terbuai dengan sia-sia ahli jemaah sekalian. Time sihat tu lah kita pergi berderak. Buat benda sia-sia. Kalau nak buat jahat kau, time sihat lah. Kalau time tak sihat ni, mulalah mepeh main masjid bawa tukar, bawa kursi macam-macam. Tapi kita kira Alhamdulillah lah, ada usaha juga nak buat kebaikan.
Tetapi sekiranya boleh mari ke masjid dalam keadaan sihat, hak tu lebih afdal lagi. Kita sihat tubuh badan, boleh berjalan, mantap tubuh, sihat, mari masjid, hak tu Allah lagi suka berbanding dengan hak mepeh mari masjid. Kecuali orang tu memang jenis ahli masjid dah, cuma Allah takdirkan dia sakit masa tu, dia mari dalam keadaan bertokak, itu lain cerita. Itu lain cerita. Sebab tu banyak hadis-hadis berkaitan dengan motivasi untuk orang yang mari semaya ni, terutama sembahyang berjemaah di masjid. Antaranya Rasulullah kata, basyaril masya'ina fi zulmi ila al-masajid bin nurit tama yaumal qiyamah. Basyaril masya'in, kabarkanlah berita gembira kepada masya'in, orang-orang yang berjalan kaki, ilal masajid, ke masjid, bin nurit tama yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita ni hak berjalan mari masjid ni pada waktu gelap malam, maghrib, isyak dan subuh, gelap, Allah akan janjikan kita boleh nurun tamun, cahaya yang sempurna yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Itu bentuk motivasi semua tu. Nak suruh hak sakit pun mari, hak sehat pun mari, hak berasa balah tadi ngagu pun mari, kerana mungkin dia mari masjid tu hati dia jadi lunak. Hak nak marah tadi rasa macam hilang. Kalau mari dengan ikhlas. Tapi kalau mari ni aku nak jumpa dia, aku nak lotai luar masjid ni, tak jadi juga tu. Tu tak bakal kerja niat lah kita. Jadi kesihatan. Dan yang kedua, waktu yang lapang. Waktu kita terluang banyak. Masa muda ke masa tua ke, banyak masa terluang ni. Kalau kita biasa dengan Quran, baca Quran. Biasa dengan buku cerita, baca buku cerita, hak motivasi, hak molek lah. Hak memang padan dengan kita pada usia kita. Kalau dia umur 50-60 tapi baca majalah hiburan ke apa, tak ada juga. Tu tak kena ngari lah dia kata dia. Tak kena dengan cara. Rugi masa juga. Jadi manfaatkan usia kita, masa luang kita, dan juga ketika mana kita sihat. Allah suka kita sihat boleh mari masjid. Allah suka kita sihat boleh amal ibadah kepada dia. Kalau satu cerita ahli jemaah, hak orang hak banyak amal, maknanya orang hak banyak buat amal kebajikan, dan juga dia selalu menghabiskan usia dia dengan majlis-majlis ilmu, dengan penulis-penulis kitab-kitab agama ni, antaranya Al-Imam An-Nawawi. Dia mati pada usia hak muda, 40 tahun. Tetapi karya yang dia tulis tu sehingga boleh dinisbahkan seolah-olah dia tu umur dia boleh mencapai 50-60 umur. Kalau nak banding dengan hasil karya dia tu, tak logik dengan muda setahu tu boleh tulis banyak gitu semua. Walaupun setengah dakwah kata dia tak sin nikah dan sebagainya, dakwah tu tak pasti dan mungkin dakwaan tu palsu. Kerana apa? Kerana dia mati dalam keadaan muda. Dia tak ada pernah klaim yang dia tak sin kahwin. Setengah-setengah orang lah hak faham sufi, hak mana sufi hak tidak berapa ni lah, tidak berapa kita setujulah. Dia kata tengok Imam Nawawi, dia mati dalam keadaan tidak nikah. Jadi nak suruh tidak nikah juga, tak boleh nikah. Nabi suruh. Nabi kata kena nikah. So banyak ummah dia ni. Sebab apa ahli jemaah, ada sufi yang betul dan ada sufi yang tidak betul. Kena tahu situlah dia. Imam Al-Ghazali antara panduan bagi ramai orang Islam kita tengok model Imam Al-Ghazali sebagai sufi yang boleh diikuti lah. Itu pun ada atas beberapa perkara yang perlu didetailkan lagi lah. Itu terlalu akademik lah. Saya pun tak sihurai terlalu banyak. Dan satu lagi, Rasulullah SAW bersabda bahawasanya kalau kata Allah nak beri kebaikan kepada kita ni, dia akan mudahkan kita ni faham tentang urusan agama. Situ kita kena duduk sekarang lagi. Maksudnya kalau kita berasa mari ke masjid 2-3 hari ni, kau seminggu ni dia berasa macam banyak benda dah aku boleh ngaji pasal agama. Yakinlah itulah antara tanda-tanda Allah nak beri kebaikan kepada kita. Kerana Rasulullah SAW sabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah akan beri dia mudah faham dalam urusan agama. Situ. Jadi kalau hari ni boleh sokara, baru ni boleh sokara, yakinlah Allah nak beri kebaikan tu kita tu. Sila-sila kita pun duk kira dengan masa sehari 24 jam. Aku mari masjid 5 waktu. Kira-kira semua habis juga dalam katakanlah 12 jam.
Neje malam aku tidur. Hanya baki berapa je lah buat kerja dan sebagainya deh. Katakan hak patching ni lah hak boleh main masjid. Maka doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan amal ibadah. Mati dalam masjid kau. Sebab ni kalau kita klik balik, kita buat kira dengan masa kita ada mai ke masjid ni. Ahli jemaah kira. Kalau malam ni maghrib isya makan-makan pun 3 jam dah. Dari 7 sampai 9 katakan deh 3 jam. Hak subuh 2 jam wajib dah, 5 jam dah situ. Pas kira zuhur asar. 2 jam. Buhlah 9 jam dah. Kita harian kita mai ke masjid tu 9 jam dah. Kalau kita kerja mungkin di tempat kerja kita tu ada surau, ada masjid, kita pergi habis situ. Agak-agak kita lah, kalau Tuhan nak mati kita tu, ada peluang tak mati dalam rumah Allah? Ada. Tinggi peluang tu. Kalau nak fikir lah. Fikir cara kita. Hak takdirnya memang Allah tentu belaka. Mati mungkin, subhanallah. Mati mungkin atas jalan raya. Mati mungkin kerana sesuatu penyakit di hospital, di ward dan sebagainya. Tetapi kerana masa yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dan kita berada di rumah dia, kita kena panjatkan doa supaya kita boleh mati di dalam rumah dia. Biarlah takdir lah kita mati sungguh. Alhamdulillah. Kita nak lagu tu. Mulia kita pada pandangan Allah, kita mati dalam rumah dia. Begitu juga mulia kita pada pandangan manusia. Orang luar apa kita tengok? Allahu Akbar, bagusnya, Masya Allah, mati dia, mati comel. Biarlah hak rekod dulu, hak rekod bisa-bisa dulu habis dah. Kita kira hak lah ni. Kita nak situ. Sebab tu ada satu kisah Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dia orang Pakistan, dia kata kepada anak murid dia mengajar ramah anak murid dia dalam kuliah-kuliah dia dan sebagainya. Dia kata, aku nak mati di Baqi' Madinah. Sedangkan dia bagi ceramah dan dia berada di Pakistan. Dia cita-cita dia nak mati di Madinah, nak dikuburkan di Baqi'. Anak murid dia kata, Syekh, mustahil, tak masuk akal. Nak tanya di Madinah lagu mana? Syekh duduk di Pakistan, jarak jauh, berapa jam nak sampai sana? Beribu kilometer. Dia kata tak, itu cita-cita yang sudah dia pasak dalam hati dia tu. Takdirnya memang dia mati dan ditanam di Baqi'. Cerita dia meringkaskan bila mana berlaku pengubuman, masa dia ceramah, orang bom petah dia, terpelanting dia, lompat daripada petah. Kerana ledakan bom tu, cedera parah, masuk hospital di Karachi pula tak boleh nak buat gini, tak boleh nak buat, macam tak ada harapan. Kedutaan Saudi kata tak apa, kita ambil dia fly buat pergi Riyadh. Jadi akak buat pergi ke Riyadh, siapa di Riyadh dia menguruh-uruh belakang, memang tak ada peluang untuk hidup juga. Alhamdulillah, takdir dia dimakamkan di Baqi' Madinah. Apa dah? Kerana apa? Keazaman kita ada. Begitu juga kalau kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia pun mengidamkan kematian dan nak ditanam di Baqi'. Jadi kita ni rasa tak logik nak pergi ke sana juga, tapi biar ada telitah, ya Allah, kalau kata takdir aku ni mati, bisa dah. Kalau takdir aku ni mati, matikanlah aku dalam rumahmu, ya Allah. Cukup. Hak tu macam dah. Kita tak hina pada pandangan Allah dan hina pada pandangan manusia. Tetapi kita kena pergi molek-molek kepahaman ni. Kadang-kadang kita mati tu dalam bentuk hina pada pandangan manusia, tapi mulia pada pandangan Allah. Ada berlaku juga. Mungkin kita mati aksiden hancur tubuh, putus. Nampak aurat kita. Aiblah orang kata dia, Allah macam tak ada gapo dalam hancur lebu dia. Macam hina pandangan manusia. Tetapi mungkin kita tu mulia pada pandangan Allah. Jadi orang yang mati berat-berat ni, kita jangan mudah kata dia tu, jangan mudah dulu hero tu. Jangan hak mulut celupan ni hak boleh faedahnya. Dosa dia kita ambil boleh kita. Dosa dia tu kita tampu pula. Orang panggil muflis. Muflis di akhirat, orang jenis cerca kata buruk orang masa di dunia. Dia kendung dosa orang tu akhirat nanti. Kalau habis dosa orang tu, dia tak boleh nak buat apa, dia ambil pahala dia wikam itu pula. Nak jadi muflis lagu tu. Jadi kita tak sih. Semoga kita sungguhlah untuk ada cita-cita membela agama kita. Kerana agama kita dalam penuh keadaan fitnah. Kita nak cerdik ke orang Islam, tiba-tiba mari orang lain nak bodoh ke akal kita. Allah kurniakan akal.
Allah tidak kurniakan lutut untuk mikir, dia kurniakan akal untuk mikir. Kemudian ada 4 kriteria yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, bahawasanya bagaimana kita nak menjadi ahli masjid supaya kita ni tahu adakah kita ni pergi lesen dah ahli masjid hak Allah nak maksudkan ni. Sebab ramai hak mari masjid ni dia tak tahu lagi dia tu pergi lesen dah ke tak lagi. Dia berasa dia pergi lesen dah. Dia cerita kau kawan mal lagi masjid. Sibuk sikit ni nak pergi masjid ni. Tapi adakah dia orang masjid betul? Allah kata, Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Maksudnya hanya senya yang layak memakmurkan masjid, yakni rumah Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan ajaran Islam, beriman dengan hari kiamat, dan mengeluarkan zakat, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut selain daripada Allah. Jadi ada 4 kriteria utama kalau kita nak tahu kita ni ahli masjid ke tak. Nombor 1, nombor pendek kan? Pertama ni kita beriman ke tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok balik, aku ni percaya betul kau Tuhan ke aku ni percaya kau tak bomo lebih lagi. Nah. Dan juga hari akhirat. Kita kena yakin bahasanya akan berlaku hari akhirat, tetapi kita tidak dapat mendakwa bila dan ketika mana ia akan berlaku. Mari setengah mazhab, setengah keyakinan pula dia kata 2019, dia kata 2021, dia kata hawa tu bet tahun-tahun ni tak sedek cara. Sebab kiamat ni merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendirikan sembahyang. Jadi orang hak betul-betul boleh imarah masjid ni, hak jenis orang kaki masjid ni, dia tu jenis orang semaya dah. Duk rumah dia pun semaya dah. Duha ke, dia semaya qiyamul lail ke, tahajud ke, witir dan sebagainya. Kalau mari semaya masjid saja, dia tak cukup lagi nak pergi permit untuk jadi ahli masjid. Kemudian wa ataz zakah, dia mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan akhir sekali dia ni tidak takut kepada benda lain kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni duk mai berasa takut kau sedar deh. Orang jenis takut kemati ada. Tak tahu gapo pasal tanya apa ni takut kemati. Takutlah hamba mati. Tapi persiapan untuk mati dia tak buat. Amal ibadah tak ada mana. Tapi orang tanya mati takut tak? Takut. Siap peringat kau kita pula dia. Dia kata ingatlah mati ni sakit. Moga dia duk tengok hak mati sebelah dia atas katil dia. Oh mati ni ke apa cik tengoknya. Kita kadang tahu dia ni sebenarnya kaki tidak semaya. Setengah-setengah tu saing dia misi dia kata dia ni tak semaya ni. Kita teragi peringat dia balik kata semaya ke. Tak masuk, lambat nak masuk. Akhir sekali kena buat guru dulu baru boleh masuk. Rupa-rupanya daripada muda lagi jenis kaki tidak semaya dah. Nak start semaya ni bukan perkara mudah. Dia nak pupuk, nak suruh lunak hati dia tu terima ibadah semaya ni, dia kena banyak pengorbanan diri dia. Jadi insya-Allah ahli jemaah muslimin muslimat sekalian, insya-Allah sampai setakat itu dulu. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian yang dapat saya berikan pada malam ini. Jadi saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا منه ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.